Assalamualaikum. Untuk video kali ini, saya nak tunjuk cara macam mana nak buat assignment dengan memasukkan Quizizz. Quizizz ni salah satu website yang menyediakan bahan-bahan yang tak perlu kita buat dah. Kalau ikut sebelum ni, saya tunjuk cara membuat bahan menggunakan Google Form. Tapi sekiranya dalam satu masa kita tak sempat buat ataupun kita rasa tak ada mood nak buat tugasan, kita boleh terus ambil bahan yang dah dibuat oleh orang lain. Okey, untuk masukkan bahan tersebut, iaitu Quizizz tersebut dalam assignment kita, syarat yang pertama mesti ada ialah kita mesti dah ada kelas. Contoh dalam paparan ni ada banyak kelas dalam ni. Tapi dalam banyak-banyak kelas ni cuma 1 dan 2 ini sahaja. 2 ini sahaja yang saya buat. Kelas-kelas lain semua saya join sahaja. Okey, untuk masukkan Quizizz ni, Quizizz hanya menerima kelas yang kita buat sahaja. Kelas yang orang lain buat, kita tak boleh nak masukkan Quizizz. Okey, syaratnya 1, mesti ada kelas sendiri. Kelas sendiri maksudnya kelas yang kita create sendiri. Okey, itu syarat pertama. Kemudian seterusnya, kita target kali ni assignment yang kita nak buat tu kita nak masuk dalam di sini. Tahun 1 sampai 6 bijak CV. Okey, terus kita buka Googlekan Quizizz tu. Ini alamat dia quizizz.com. Terus masuk. Okey, ini paparan depan dia. Find Quizizz. Kita ambil find a Quizizz ataupun kita login. Kita masuk find a Quizizz dulu. Kita nak tengok muka depan dia. Okey, ini muka depan dia. Bila pertama kali kita masuk, kita akan masuk tanpa login account. Cuba tengok ni. Tak login lagi kan? Kita kena login dulu. Login dengan account apa? Login dengan account Google yang kita nak masukkan assignment tadi. Okey, tengok Google Classroom account kita, account yang ni. Okey, jadi samalah juga pada Quizizz, kita masukkan loginkan di sini dengan menggunakan akaun yang sama. Bila laptop yang sama, kita tak perlu type dah, kita terus ambil yang pilihan tadi. Okey, inilah dia akaunnya. Ini proses untuk pertama kali je. Untuk akan datang, kalau kita tak log out, dia akan terus maintain dengan akaun kita. Cuba tengok, dah masuk dah akaun kita. Kemudian barulah kita cari quiz tu. Kali ni saya nak buat sifir 4. Sebelum ni sifir 2 dan 3 saya buat sendiri. Kali ni saya nak buat sifir 4. Rasa macam dah tak larat dan nak buat, terus saya ambil bahan daripada orang lain. Website akan paparkan berapa banyak sifir 4 yang ada dalam website ni yang telah dibuat oleh guru-guru yang lain. Okey, ada ni sifir 4. Terus masuk. Kita nak tahu latihan yang ada dalam ni ialah di bawah ni. Ada 12 soalan. Kita boleh semak di bawah ni. Kalau kita dah puas hati ke 12 soalan yang diberikan tu, okey, kita boleh jadikan dia sebagai assignment untuk Google Class kita. Okey, kalau kita tak nak buat lagi assignment, kita nak cubalah dulu kan, kita boleh ambil practice ni. Okey, kalau saya terus saja di sini assign HW dengan masuk homework. Masuk. Okey, di atas ni ialah bila tarikh tamat murid boleh buat latihan ni. Saya cuba ambil akhir bulan ni. Itu ada perkataan host game. Biarkan host game ni dulu, sebab lepas ni dia akan berubah kepada perkataan lain. Yang penting kat sini. Sinilah dia kita nak masukkan dalam Google Class kita. Ambil select. Okey, dia akan paparkan dalam kelas mana kita nak masuk. Okey, dalam satu masalah lain, kelas yang ada dekat dalam ni kadang-kadang tak ada dalam ni. Kalau macam tu berlaku, kita boleh ambil manage kelas. Kalau kelas tu dah ada kat sini, kita boleh pilih je kan.
Kita boleh pilih je. Tapi kalau kelas tersebut tak ada dalam ni, jangan risau, kita boleh ambil di sini. Tapi sebelum tu kita tengok, ini kita punya tab. Bila ambil kelas ni, dia akan buka tab yang baru. Ini untuk kes kalau nama kelas tidak dipaparkan. Okey, kemudian kita ambil dalam update Google Class. Kita nak suruh dia kemaskini apa je nama kelas yang ada dalam Google Class kita, nak suruh masukkan dalam ni. Okey, dia akan paparkan macam ni. Okey, kita cari dekat dalam ni, ada tak kelas yang kita nak masukkan tu, tanda semua pun okey. Okey, kita ambil save. Okay, bila benda tu dah hilang, menunjukkan okay, dah jadi dah tu, pangkah je. Okay, balik kepada asal, balik kepada tempat sini. Okay, kita buat semula, ambil select ni. Bila kita dah buat cara tadi, semua kelas kita akan wujud dalam ni. Okay, kita dah masuk kat sini tadi kan. Nama assignment ni ialah latihan sifir 4. Saya nak masukkan dia punya arahan kepada soalan. Sila jawab soalan yang diberikan. Now kita nak suruh bila dia masuk, dia terus buat. Next. Okay, bila dah padam tadi, okay, dah masuk dah ni. Tak ada perkataan select tadi kan. Okay, perkataan host game tadi dah bertukar kepada assign game. Boleh kita double klik, sekali klik je sebenarnya, ni komputer ni masalah. Okay, bila dah hilang website tadi, menunjukkan this quiz has been assigned to Google Classroom. Maknanya dia dah hantar dalam Google Classroom yang kita pilih tadi. Okay, barulah kita pergi tengok betul ke dah masuk. Ni kelas ni kita masuk kan. Masuk pada classwork. Dah keluar belum? Okey, biasanya dia akan duduk luar pada topik, duduk atas sekali. Sifir 4. Sifir 4 tak ada lagi topik dalam ni. Ada 2 dan 3 je. Kita buatlah baru topik baru. Topik baru supaya nak tersusun kan. Okey, kita buat sifir 4. Ini proses nak susun. Kalau ikutkan, lepas kita buat tadi, bila dah masuk je dalam ni, sebenarnya ini dah dihantar assignment kepada murid-murid. Tapi disebabkan kita nak suruh dalam classwork kita ni tersusun kan. Okey, kita buat topik. Kalau kita tarik dia, masuk dah dalam topik yang keempat ni. Kan dah masuk kat sini kan. Okey, kemudian kita rasa macam tak puas hati lah kot, betul ke assignment yang dia dihantar kepada murid. Kalau kita tengok kat sini, sila jawab soalan yang berikan. Ni dia bukti sebagai menunjukkan assignment kita dah dihantar kepada murid. Murid tu adalah 67 orang. Kalau ada yang dah buat, dia akan masuk kat sini. Okay, ada 2 jenis pilihan. Tak kisah je nak masuk mana-mana. Biasanya kalau murid tersebut buka assignment menggunakan handset, dia akan ambil mobile ni. Kalau dia buka menggunakan komputer, dia akan ambil yang ini. Tapi tak kisah, mana-mana masuk akan jadi juga. Kita nak semak, kita nak check betul ke tidak editing sistem ni. Biasanya betul arahan ada 2 fail ni kepada semua murid, 100 markah. Okey, tadi kita dah tentukan akhir bulan ni kan. Kita padam lah, tak nak kita tentukan masa, kita nak sepanjang masa. Tak ada, due date kita dah tak ada. Kalau nak tentukan due date boleh juga, menunjukkan selepas pada tarikh due date tersebut murid tak boleh buat. Dalam topik CV 4, save. Okey, dah jadi dah. Okey, itu saja. Tak perlu nak buat latihan macam dalam Google Form. Dah jadi. Lepas ni saya nak tunjuk apa yang berlaku selepas murid dah buat latihan. Tunggu sebentar. Seterusnya, kita nak tengok ada tak murid yang dah hantar assignment, dah buat assignment dan hantar, dah return semula kepada kita. Okay, kita tengok daripada 6 assignment yang kita hantar,
Ni graded, dah ada seorang murid buat. Kita nak tengok siapa dia, kita pergi view assignment di sini, ataupun kita pergi graders ni. Kita tengok, boleh tengok di sini tak? Boleh tengok lah, dia terus masuk kat sini. Kalau dalam Google Form, kita kena klik kat ujung ni kan. Ni tak payah. Untuk quizzes dia terus masuk markah. Ada satu yang graded. Siapa orang dia? Saya tahu orang dia. Nama dia Muhammad Sakif. Mana? Muhammad. Semua tak buat lagi ni. Tak ada pula nama dia. Tak nampak. Tak nampak sebelah. Payah masuk tadi, tak nampak. Kita masuk grades. Okey, tadi paparkan. Ini latihan-latihan sebelum ni. Ni, latihan sifir 4. Kita tengok kat sini je, jangan tengok kat lain, sebab ramai lagi yang tak buat ni. Murid ramai sangat tu yang dia buka satu-satu. Okay, kan semua kosong. Kita tengok bahagian ni semua kosong sampai ada seorang murid. Mana tadi? Hilang lah. Kan, kita tengok murid ni markah dia seorang je dah ada, sebab dia dah buat. Okay, sampai situ sahaja. Selamat mencuba.